Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan membuat perbentangan EPPA 4213, Seminar Perakaunan Pengurusan. Di bawah tajuk Sistem Pengurusan Prestasi Organisasi Berasaskan Keuntungan, Kad Skor Imbangan dan Tanda Aras. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Salihin bin Hussein A163428, saya sendiri. Nur Ainan Nandira binti Rosdi A162911. Nur Sabina Shasha binti Sarudin A163291. Nur Rawiyah Razali A162952. Nur Syazana binti Roslan A163277 dan yang terakhir sekali Nur Arisha binti Rosli A163321. Baiklah, ini merupakan isi kandungan yang kami akan fokuskan di dalam tajuk ini, di mana keempat-empat sistem ini iaitu sistem kawalan pengurusan, sistem penilaian prestasi, sistem pengukuran prestasi dan sistem penilaian prestasi mempunyai hubungan antara satu sama lain, tetapi ia mempunyai fokus yang berbeza bagi setiap sistem itu sendiri. Pertama, sistem kawalan pengurusan. Menurut Holmgren, Data and Foster telah mendefinisikan sistem kawalan pengurusan sebagai cara untuk mengumpulkan dan menggunakan maklumat untuk membantu dan menyelaras proses membuat perancangan dan keputusan kawalan melalui organisasi dan untuk membimbing kelakuan pengurus dan pekerja mereka untuk mencapai strategi organisasi. Pada dasarnya, apa yang ahli teoris katakan adalah bahawa sistem kawalan pengurusan adalah satu alat yang boleh digunakan oleh organisasi untuk mengukur prestasi dan membandingkan matlamat yang diinginkan dengan matlamat sebenar yang telah dicapai. Dengan mewujudkan sistem kawalan pengurusan, organisasi dapat menjadikan pengurusan organisasi mereka lebih mudah dan dalam menyelaraskan pembuatan keputusan individu dengan objektif organisasi yang lebih besar. Seterusnya, objektif SKP. Objektif utama SKP adalah bagi memastikan sistem itu sejajar dengan strategi dan matlamat organisasi serta mengawasi tahap prestasi organisasi, atau ia lebih dikenali sebagai goal congruent. Sebelum pelaksanaan SKP, pengurus perlu memahami dan mengurai strategi dan matlamat organisasi yang ingin dicapai. Ia sangat penting bagi memastikan kerangka SKP yang ingin dilaksanakan sejajar dengan matlamat organisasi. Sekiranya ia tidak sejajar, maka SKP itu akan menjadi tidak berkesan dalam pengurusan organisasi tersebut. Kedua, SKP perlu direka sesuai dengan struktur organisasi syarikat. SKP perlu sesuai dengan bagaimana organisasi beroperasi dan bagaimana susunan operasi tersebut dari segi pengurusannya. Pemahaman mengenai struktur pembuatan keputusan dan memperbaikinya seperti melakukan kajian struktur pengurusan dan sejajarkan model baru dengan membahagikan tanggungjawab mengikut struktur tersebut adalah perkara yang sangat penting dalam membuat SKP. Ketiga, menyampaikan objektif dan matlamat organisasi kepada pengurus dan memastikan setiap pekerja berusaha untuk mencapainya secepat mungkin dan berkesan dengan menggunakan sistem ganjaran. Sistem ganjaran dapat meningkatkan motivasi pekerja. Seterusnya, mereka akan berusaha untuk mencapai matlamat organisasi. Keberkesanan motivasi dapat ditingkatkan dengan mengikat pekerja dengan pelbagai ganjaran yang sesuai dengan tahap prestasi dan pencapaian mereka. Seterusnya ialah ciri-ciri SKP. Terdapat dua jenis SKP iaitu formal dan tidak formal. Bagi ciri formal, organisasi mempunyai prosedur, peraturan dan garis panduan yang jelas untuk menjelaskan keperluan pengurusan yang berbeza, di mana SKP berbentuk mengarah dan memandu pengurusan serta pekerja untuk melaksanakan tugas yang dapat mencapai matlamat syarikat. Contohnya, garis panduan yang digunakan oleh pengurus dalam pengambilan pekerja. Bagi ciri tidak formal, ia merupakan proses yang tidak bertulis, di mana SKP berbentuk menyediakan motivasi yang tinggi di kalangan pekerja dan memastikan matlamat dan strategi syarikat dilaksanakan bersesuaian. Contohnya, kesetiaan, etika dan budaya pekerja terhadap organisasi. Secara keseluruhannya, objektif utama SKP ialah memastikan keseragaman dan kesejajaran matlamat ataupun goal congruent.
Semua peralatan dan sistem kecuali sistem sokongan dikategorikan sebagai SKP, di mana keputusan digunakan untuk mencapai keseragaman matlamat seperti tingkah laku dan keputusan individu seiring dengan objektif dan strategi syarikat. Sistem sokongan ini tidak termasuk kerana ia merupakan sistem yang di mana kita terus buat keputusan tanpa perlu dinilai dan dikawal. Ini termasuk belanjawan, sistem pengukuran prestasi bersepadu seperti kad skor terimbang, ganjaran dan pampasan yang merupakan teknik-teknik dalam SKP. Contohnya di dalam belanjawan, kita ada bahagian yang dibelanjawankan yang dijadikan sebagai garis panduan. Jadi, di situ pengurus perlu menepati belanjawan tersebut. Jadi, di dalam membuat belanjawan, kita perlu mulakan dengan strategi dahulu, kemudian baru terjemahkan dalam bentuk belanjawan. Seterusnya, hubungan SKP, Sistem Penilaian Prestasi dan Sistem Pengukuran Prestasi ataupun SPP. Sistem penilaian prestasi merupakan fungsi utama bagi SKP. Sistem penilaian prestasi merangkumi proses pengukuran, penilaian dan pemberian ganjaran prestasi. SPP adalah penting kepada fungsi sistem penilaian prestasi di mana SPP adalah koleksi petunjuk-petunjuk kewangan dan bukan kewangan yang digunakan oleh pengurus untuk menilai prestasi masing-masing atau prestasi pekerja. Oleh itu, SPP adalah sebahagian daripada SKP. SPP menggunakan alatan SKP yang mengarah organisasi ke arah objektif spesifik dan menentukan kejayaan usaha melalui petunjuk kerja yang dilaksanakan dan hasil aktiviti. Seterusnya, saya akan membentangkan pula berkaitan dengan sistem penilaian prestasi. Dalam mencapai kualiti pekerja yang cemerlang, pihak pengurusan mestilah membangunkan suatu sistem bagi menilai prestasi seseorang pekerja, iaitu sistem penilaian prestasi. Sistem penilaian prestasi bermaksud suatu proses menilai seberapa berkesan pekerja memenuhi tanggungjawab pekerjaan mereka dan menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Prestasi seorang pekerja dapat diukur melalui sistem ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian prestasi yang efektif akan memastikan organisasi dapat mencapai objektif dan matlamat organisasi. Pencapaian objektif dan matlamat organisasi ini boleh diperkuatkan dengan menggunakan ganjaran sebagai motivasi kepada pekerja bagi meningkatkan lagi kualiti kerja yang mereka lakukan. Tujuan penilaian prestasi ini dilaksanakan adalah untuk memastikan objektif organisasi dicapai. Seterusnya, dapat merancang dan meningkatkan keberkesanan dan produktiviti organisasi dan ianya dapat menilai tahap prestasi setiap pekerja di dalam organisasi. Seterusnya, punca sistem penilaian ini gagal dilaksanakan adalah kerana pihak pengurusan tidak mengetahui prestasi sebenar organisasi. Selain itu, piawaian yang digunakan adalah tidak jelas dan organisasi tidak mempunyai sumber yang mencukupi. Okey, terdapat beberapa langkah dalam menilai prestasi. Langkah yang pertama, organisasi perlulah membentuk dan menetapkan piawaian prestasi organisasi. Yang kedua, mengukur prestasi sebenar organisasi dan seterusnya, apabila prestasi sebenar dapat dikesan, kita perlulah menilai dan membandingkan prestasi sebenar itu dengan piawaian yang telah kita tetapkan. Okey, seterusnya, jenis penilaian prestasi antara individu terbahagi kepada dua, iaitu penilaian informal di mana penilaian akan dilakukan secara spontan pada setiap hari. Yang kedua, penilaian bersistematik di mana terdapat beberapa kaedah dalam menilai prestasi dan ianya dibuat dalam tempoh masa yang panjang, iaitu dalam masa setahun ataupun lebih. Kaedah penilaian terbahagi kepada penilaian di bahagian pengurusan di mana pihak atasan akan menilai pekerja bawahan dan ketua kumpulan menilai pekerja dalam kumpulan.
Seterusnya, penilaian dalam kumpulan iaitu penilaian antara rakan sekerja dan pekerja akan menilai pula ketua mereka. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai sistem pengurusan prestasi di mana pengurusan prestasi umumnya ditarifkan sebagai pengukuran hasil secara berkala yang menghasilkan data yang boleh dipercayai mengenai keberkesanan dan kecekapan program, di mana ini bertujuan untuk menghasilkan objektif maklumat-maklumat yang relevan tentang prestasi organisasi yang boleh digunakan untuk memperkukuhkan pengurusan dalam membuat keputusan, mencapai maklumat serta memperbarui keseluruhan prestasi dan meningkatkan accountability organisasi. Ini juga untuk melihat sama ada strategi yang dirancang akan diterima ataupun tidak. Seterusnya adalah ciri-ciri indikator sistem pengukuran prestasi di mana ciri-ciri ini ada 3. Yang pertama iaitu maklumat yang relevan, yang kedua kuantitatif dan yang ketiga kos yang efektif. Terdapat 2 jenis kos pengukuran prestasi. Yang pertama ialah tradisional, di mana ia memfokuskan kepada pengukuran kewangan dan juga berfokuskan dalaman. Yang kedua ialah contemporary, di mana ia bukan sahaja berfokuskan kepada kewangan, malahan ia juga berfokuskan kepada bukan kewangan dan juga luaran. Contoh bagi sistem pengukuran prestasi tradisional ialah variant analysis. Bagi contemporary pula ialah kad skor terimbang. Seperti yang dibentangkan oleh rakan saya Nur Arisha sebentar tadi, sistem pengukuran dan juga sistem pengurusan mempunyai kaitan masing-masing. Namun terdapat juga beberapa perbezaan di antara sistem pengukuran prestasi dan juga sistem pengurusan prestasi, di mana sistem pengukuran prestasi merupakan satu proses sub yang berkaitan dengan pengesanan dan juga penilaian, manakala pengurusan prestasi mempunyai konteks yang lebih besar untuk merancang, mengatur, mengkoordinasikan, berkomunikasi serta mengawal prestasi. Yang kedua, pengukuran prestasi lebih kepada pengenalpastian, pengesanan dan komunikasi hasil prestasi dengan menggunakan petunjuk prestasi, manakala pengurusan prestasi pula ialah mengambil tindakan berdasarkan hasil penilaian dan memastikan hasil sasaran tercapai. Dan yang ketiga, bagi pengukuran, dia mengukur prestasi perniagaan atau organisasi seperti adakah kos jatuh atau keuntungan meningkat, manakala sistem pengurusan prestasi akan meningkatkan prestasi perniagaan seperti mengawal kos dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sistem pengurusan prestasi. Sistem pengurusan prestasi ini merupakan suatu sistem merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi anggota dan matlamat organisasi dalam satu tempoh masa tertentu. Okey, selain itu, sistem ini juga merupakan sistem yang mana mengurus dan mentadbir penilaian prestasi setiap anggota organisasi bawahannya. Ianya bertujuan untuk membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan bagi cara pengurusan prestasi. Yang pertama adalah personaliti individu, suasana tempat kerja, ukuran masa dan budaya sesuatu organisasi. Okey, kitaran proses pengurusan prestasi terdapat 8 kitaran proses pengurusan prestasi. Yang pertama adalah strategi organisasi, yang kedua visi bersama, yang ketiga peranan yang jelas, yang keempat menetapkan objektif dan sasaran, yang kelima memantau prestasi, yang keenam memberi maklum balas, yang ketujuh ganjaran kepada prestasi individu dan korporat. Akhir sekali adalah pengurusan perubahan. Okay, kita akan pindah kepada tahap proses pengurusan prestasi. Yang pertama adalah tahap perancangan, yang mana ia berfungsi untuk merancang dan menetapkan matlamat ke arah pengurusan prestasi bagi mewujudkan suatu sistem ganjaran yang diramalkan untuk prestasi yang baik dan akibat untuk prestasi yang buruk.
Dalam hubungan ini, pengurusan hendaklah menggunakan prinsip SMART, iaitu Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time Bound untuk mencapai matlamat dan misi organisasi yang ditetapkan. Yang kedua adalah tahap pemantauan yang di mana pihak pengurusan akan membuat pemantauan terhadap tugasan dan projek yang dilakukan oleh pekerja secara berterusan bagi mengukur prestasi secara konsisten serta memberi maklum balas kepada pekerja mengenai kemajuan mereka ke arah untuk mencapai matlamat organisasi. Dengan ini, dia akan memberi peluang kepada pekerja untuk menerima pujian dan ganjaran yang agak kerap. Ketiga adalah tahap pembangunan prestasi. Ianya bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pekerja dengan melaksanakan latihan, memberi tugasan yang memperkenalkan kemahiran baru atau tahap yang lebih tinggi tanggungjawabnya, meningkatkan proses kerja atau kaedah yang lain. Ianya adalah untuk menggalakkan prestasi yang baik serta menguatkan pekerja yang berkaitan dengan kemahiran dan kecekapan. Tahap yang keempat adalah tahap pengkajian semula. Ia bertujuan untuk membantu organisasi melihat dan membandingkan prestasi pekerja dari masa ke semasa. Ianya memberi peluang kepada pekerja untuk membuat projek-projek yang lebih sukar, memadankan pekerja yang kurang mahir dengan pekerja yang mahir. Dengan ini, dia menawarkan model kerja berpasukan di mana pekerja boleh mengarah dan membuat keputusan. Dengan ini, ia mampu mengekalkan dan membuat pekerja lebih gembira dan produktif. Akhir sekali adalah tahap ganjaran yang mana ia juga merupakan sebahagian besar dalam tahap pengurusan prestasi apabila pekerja menunjukkan prestasi yang baik ataupun cemerlang. Okey, ganjaran ini terbahagi pada dua, iaitu keuangan dan bukan keuangan. Dan dia bertujuan untuk mengakui sumbangan yang telah diberikan oleh pekerja serta memotivasikan pekerja. Okey, secara kesimpulannya, sistem pengurusan prestasi ini adalah penting untuk pentadbiran organisasi yang berkesan bagi pencapaian kerja terbaik apabila kerja dan matlamat yang dirancang adalah konsisten. Hal ini kerana sistem pengurusan prestasi sangat penting dengan menghubungkaitkan anggota dengan rancangan atau tindakan kerja organisasi, maklum balas antara pekerja dan majikan, membuat petunjuk prestasi, pengukuran dan penilaian, kaunseling, motivasi dan inisiatif menerapkan budaya kerja berprestasi cemerlang. Dengan ini, sistem pengurusan prestasi dapat membantu organisasi dan individu secara bersama bagi merealisasikan sistem pengurusan prestasi atau objektif pengurusan yang telah digariskan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kelemahan sistem pengukuran prestasi tradisional di mana kelemahan ini membuatkan wujudnya sistem pengukuran prestasi kontemporari di mana perubahan persekitaran yang sangat pantas dan keadaan pasaran yang kompetitif menyebabkan sistem pengukuran prestasi tradisional kurang berkesan di mana ia hanya memfokuskan kepada kewangan dan juga dalaman. Antara kelemahannya ialah kebergantungan sistem pengukuran prestasi tradisional sepenuhnya kepada perspektif kewangan yang bersifat jangka pendek menyebabkan aset-aset ini sukar diambil kira. Seterusnya, maklumat yang diberikan oleh penyata kewangan adalah satu tugas past oriented yang sukar untuk membuat penerokaan pada masa hadapan ataupun jangka panjang. Seterusnya, sistem pengukuran tradisional akan menunjukkan risiko yang berkaitan dengan perniagaan. Dan yang terakhir, sistem pengukuran prestasi tradisional bergantung sepenuhnya kepada perspektif pengukuran kewangan, bermotifkan kewangan dan berorientasikan prestasi jangka pendek. Seterusnya saya akan membentangkan kelebihan pengukuran bukan kewangan di mana kelebihan pengukuran bukan kewangan ini membantu wujudnya sistem pengukuran prestasi kontemporari. Okey. Pengukuran prestasi dari faktor-faktor bukan kewangan yang menunjukkan kedudukan firma serta potensi firma yang berdaya saing. Antara kelebihan pengukuran bukan kewangan, yang pertama ialah sesuai dengan strategi organisasi jangka panjang. Yang kedua ialah pengukuran bukan kewangan memberikan petunjuk kuantitatif tidak langsung aset tidak ketara firma. Yang ketiga, boleh menjadi petunjuk prestasi kewangan pada masa hadapan dengan yang lebih baik. Yang keempat ialah
pengukuran bukan kewangan ini kurang terdedah kepada bunyi luar, iaitu external noise daripada langkah-langkah perakaunan. Setelah membentangkan kelemahan pengukuran kewangan yang mewujudkan sistem pengukuran kontemporari, saya akan membentangkan apa itu sebenarnya pengukuran kewangan, di mana pengukuran kewangan ini adalah aspek pengukuran dan penilaian prestasi yang paling penting, kerana tanpa keuntungan prestasi lain juga tidak dapat ditingkatkan. Prestasi kewangan ini digunakan oleh kedua-dua jenis sistem pengukuran prestasi, iaitu tradisional dan juga contemporary, di mana pengukuran kewangan dilihat dari sudut angka-angka kewangan yang diperolehi dalam penyata kewangan syarikat, dan ia juga dapat dilihat daripada angka-angka dalam belanjawan di mana ia dibandingkan prestasi dengan sasaran. Antara indikator pengukuran kewangan ialah bagi keuntungan, indikator ni adalah pulangan atas modal dan juga margin keuntungan. Bagi kecairan, nisbah semasa dan juga nisbah cepat. Bagi pelaburan, indikator ni adalah pendapatan sesaham, iaitu EPS, dan bagi nilai pemegang saham, indikator ni adalah NPV, IRR dan juga MIRR. Seterusnya, pengukuran bukan kewangan, di mana pengukuran bukan kewangan ini digunakan dalam sistem pengukuran kewangan contemporary, di mana ia boleh dilihat dari sudut kepuasan pelanggan, produktiviti tenaga kerja dan juga struktur pentadbiran organisasi, di mana antara contoh indikatornya bagi pengurusan sumber manusia ialah pusing ganti staf dan juga kadar tidak hadir staf. Bagi produk dan juga perkhidmatan, indikator ni ialah peratus kerosakan produk dan juga perkhidmatan tersebut, kepuasan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan tersebut, dan juga perbandingan produk dengan pesaing. Seterusnya ialah di bawah jenama produk. Indikator yang boleh kita dapat daripada pengukuran bukan kewangan ini ialah sama ada jenama produk tersebut dikenali dan juga kesetiaan pelanggan terhadap produk ataupun jenama tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai sistem pengukuran prestasi contemporary, di mana salah satu contoh SPP contemporary ini adalah kad skor terimbang, di mana kawan saya akan membentangkan apa itu kad skor terimbang. Tapi apa yang dimaksudkan dengan SPP contemporary ni ialah keseimbangan pengukuran prestasi antara aspek kewangan dan bukan kewangan berbanding pengukuran prestasi tradisional, di mana petunjuk ukuran kewangan digunakan oleh pengurusan untuk memantau hasil dan menilai prestasi masa lalu, manakala petunjuk bukan kewangan pula digunakan bagi membolehkan pengurusan menyediakan maklumat untuk perancangan prestasi masa hadapan atau memantau pemacu strategi kejayaan organisasi. Sekian. Seterusnya adalah kad skor terimbang, Balance Scorecard, iaitu BSC. Ia didefinisikan satu alat perancangan dan pengurusan strategi serta proses pengukuran yang digunakan untuk membantu menyelaraskan usaha seiring dengan visi dan strategi organisasi daripada Dr. Kaplan and Norton 1996. Evolusi kad skor terimbang pada awal 1990-an hingga 2010, ia berevolusi daripada SPP kepada sistem pengurusan prestasi. Tujuan BSC adalah yang pertama, untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti perniagaan kepada visi dan strategi organisasi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dalaman dan luaran. Yang ketiga, memantau prestasi organisasi terhadap matlamat strategi. Dan yang keempat, membolehkan organisasi untuk menterjemahkan wawasan dan strategi syarikat kepada pelaksanaan. Terdapat 4 perspektif kad skor imbangan. Yang pertama, pembelajaran dan pembangunan, iaitu boleh difokuskan kepada bolehkah syarikat terus meningkat dan menambah nilai. Yang kedua adalah dari segi kewangan, iaitu bagaimanakah syarikat dilihat dari pemegang saham. Yang ketiga, proses dalaman perniagaan. Apakah
yang syarikat tertonjol, iaitu apakah produk-produk yang dapat menarik minat pelanggan. Yang keempat adalah pelanggan. Bagaimana pelanggan dapat melihat kami, iaitu bagaimana syarikat dapat menarik minat pelanggan-pelanggan yang di luar untuk memastikan bahawa pelanggan-pelanggan mengetahui kewujudan syarikat tersebut. Penjelasan yang lebih mendalam berkenaan pembelajaran dan pembangunan. Tumpuan terhadap keupayaan organisasi bagi mencapai proses dalaman untuk menghasilkan nilai pelanggan dan pemegang saham. Ukuran prestasi memfokuskan kepada keupayaan pekerja, keupayaan sistem informasi dan suasana organisasi bagi memotivasi dan inisiatif pekerja. Yang kedua adalah dari perspektif kewangan. Memaparkan pandangan pemegang saham dan pihak berkepentingan dalam organisasi. Pengukuran prestasi termasuk kos, penilaian keuntungan, pulangan atas pelaburan, pengukuran berdasarkan aliran tunai dan nilai pemegang saham. Yang ketiga adalah proses dalam perniagaan. Melibatkan penghasilan produk, operasi, pemasaran, penjualan, pengagihan dan perkhidmatan pelanggan. Memantau proses dalaman yang kritikal dalam memastikan penyampaian produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Objektif untuk jangka masa panjang dihasilkan bagi memantau produk baru atau bagi menentukan perubahan kehendak pelanggan. Yang keempat adalah perspektif pelanggan. Mensasarkan pasaran atau prestasi penjualan, pencapaian objektif pelanggan, kepuasan pelanggan, keuntungan pelanggan, bilangan pelanggan baru, penghantaran pada masa bilangan produk baru dipasarkan. Seterusnya, langkah-langkah pembangunan dan penggunaan kad skor imbangan. Langkah yang pertama adalah penilaian. Membuat penilaian terhadap misi, visi dan nilai organisasi bertujuan untuk menyediakan satu pelan perubahan pengurusan bagi organisasi. Melakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi. Langkah yang kedua adalah strategi. Merupakan komponen daripada strategi organisasi termasuk keputusan strategi, tema strategik dan perspektif. Dibangunkan oleh pekerja untuk memfokuskan kepada perhatian kepada keperluan pelanggan dan nilai cadangan organisasi. Langkah yang ketiga adalah objektif. Unsur-unsur strategik yang dibangunkan di langkah 1 dan langkah 2 dihuraikan kepada objektif strategik. Objektif organisasi merupakan asas pembangunan blok strategi. Objektif perlu dicipta dan dikategori kepada tahap tema strategik yang dikategori oleh perspektif. Kemudian, digabungkan kepada satu set objektif strategik lengkap bagi keseluruhan organisasi. Langkah yang keempat ialah peta strategi. Peta strategi dibangunkan melalui rantai sebab, kesan dan objektif strategi, menunjukkan bagaimana organisasi mencipta nilai kepada pelanggan dan pemegang saham. Langkah yang kelima ialah pengukuran prestasi. Pengukuran prestasi bagi setiap objektif strategik diwujudkan. Leading and lagging dikenal pasti, sasaran dijangka, titik permulaan dibangunkan serta garis asas dan tanda aras dibangunkan. Langkah yang keenam ialah inisiatif. Inisiatif strategik dibangunkan untuk menyokong objektif strategik. Pengukuran prestasi dan inisiatif strategik akan diserahkan kepada pekerja yang sesuai. Langkah 7. Analisis prestasi. Setelah pengukuran prestasi dilakukan, analisis prestasi boleh dibuat. Analisis prestasi membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik kerana ia membekalkan data prestasi sebenar dengan cepat. Langkah yang ke-8 ialah pelarasan. Peringkat atasan dialir keluar ke bawah perniagaan. Tahap kedua, unit kad skor penyokong. Tahap ketiga, kad skor kumpulan dan individu. Dalam aliran keluar, ia menterjemahkan strategi tahap tinggi kepada objektif, ukuran dan butiran beroperasi yang tahap rendah. Langkah ke-9 ialah penilaian prestasi. Penilaian terhadap kad skor yang lengkap dilakukan dan beberapa
persoalan akan terjawab. Seterusnya, peta strategi. Strategi map. Ia didefinisikan merupakan satu alat yang dicipta berdasarkan kad skor terimbang iaitu BSC. Peta strategi adalah gambaran visual objektif keseluruhan organisasi dan bagaimana kaitannya antara satu sama lain. Peta dibuat semasa proses perancangan strategi dan digunakan sebagai bahan rujukan utama semasa mesyuarat daftar masuk dan tinjauan strategi berkala. Peta strategi khas menyusun objektif menjadi 4 kategori atau perspektif. Perspektif ini dikembangkan oleh Dr. Robert S. Kaplan dan David P. Norton sebagai sebahagian daripada rangka kerja Balance Scorecard untuk perancangan dan pengurusan strategi. 4 perspektif untuk organisasi untung termasuk 1 ialah kewangan, 2 pelanggan, 3 proses dalaman, 4 orang atau pembelajaran dan pertumbuhan. 2 perspektif pertama dapat dicirikan sebagai apa yang kita peroleh. Sementara kedua perspektif lebih banyak mengenai apa yang kita lakukan. Untuk memahami peta strategi dengan betul, anda harus membaca cerita dan perspektif bawah ke atas kerana apa yang anda lakukan secara langsung mempengaruhi apa yang anda dapat. Fungsi peta strategi ialah untuk memantau pelaksanaan strategi dan prestasi. Digunakan untuk menggambarkan strategi organisasi. Contoh peta strategi syarikat Telekom Malaysia. Ianya dapat dibaca daripada bawah ke atas aliran pergerakan dia, iaitu daripada internal perspektif kepada customer perspektif dan kepada financial perspektif dan akhir sekali akan menghasilkan improve shareholder value. Seterusnya adalah elemen-elemen dashboard BSC, Balance Scorecard, iaitu yang pertama adalah objektifnya. Objektif, tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua adalah ukuran, parameter yang digunakan untuk melihat dan mengukur kemajuan bagi mencapai objektif. Yang ketiga adalah sasaran, menentukan nilai pasaran khusus untuk ukuran. Yang keempat adalah inisiatif, tindakan yang akan diambil untuk memenuhi objektif. Contoh yang akan kami gunakan adalah daripada analisis kad skor imbangan daripada AirAsia Airlines. Analisis kad skor imbangan daripada AirAsia Airlines. Perspektif kewangan, ia berobjektifkan meningkatkan struktur kos, meningkatkan penggunaan aset dari ukuran kos pajakan kapal. Sasaran adalah 5% tahun dan inisiatif yang akan diambil kurangkan perbelanjaan tunai, meningkatkan hasil, menguruskan kapasiti daripada aset sedia ada. Perspektif dari segi pelanggan, objektifnya kepuasan pelanggan dan keuntungan pelanggan. Ukuran penerbangan adalah tepat pada masanya, harga terendah. Sasaran ketibaan semasa. Yang pertama sekali, kedudukan pelanggan pertama juga. Inisiatif yang akan diambil, pelaksanaan program kesetiaan pelanggan dan pengurusan kualiti. Perspektif yang ketiga ialah proses dalaman perniagaan. Objektif proses sehari-hari yang mana syarikat menghasilkan produk dan perkhidmatan mereka serta menyampaikan kepada pelanggan. Ukurannya berlepas tepat pada masanya. Sasaran 30 minit dan 90% tepat pada waktu. Inisiatif yang akan diambil ialah mengoptimumkan kitaran masa, mencapai kecemerlangan proses HR dan mencapai kecemerlangan proses kewangan. Dan yang terakhir dari segi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Objektifnya, ketersediaan kemahiran bakat dan pengetahuan diperlukan untuk menyokong strategi. Ukuran, kesediaan kerja strategik. Sasarannya pada tahun 1, 65%, tahun ketiga, 85%, tahun kelima, 100%. Ini menunjukkan memerlukan peningkatan bagi setiap tahun. Inisiatif yang akan diambil adalah latihan kru bawah tanah, membangunkan matlamat organisasi yang strategik dan berfungsi. Kelebihan dan kekurangan kad skor imbangan. Kelebihan yang pertama, memberikan data prestasi yang lebih baik untuk membuat keputusan dan lebih memfokuskan kepada perkara yang paling penting untuk diukur. Yang kedua, membolehkan pihak berkepentingan menentukan objektif jangka pendek, sederhana dan jangka panjang dengan pantas.
Dan yang ketiga, memastikan bahawa apa-apa tindakan strategik yang dilaksanakan sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Kekurangan bagi kad skor imbangan yang pertama, mengambil masa yang lama untuk mendapatkan maklumat dari segi kewangan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua, terdapat banyak syarikat yang menggunakan metrik yang tidak berkenaan. Yang ketiga, pelaksanaan kad skor imbangan adalah bertentangan daripada sesetengah pekerja yang masih tidak dapat melihatkan gambaran besar dalam sistem ini. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian tanda aras. Yang dimaksudkan dengan tanda aras ialah satu proses yang berterusan yang mengukur sesuatu produk, perkhidmatan dan amalan perniagaan terhadap pesaing-pesaing yang terbaik di kalangan industrinya tersendiri secara langsung dan juga tidak langsung. Manakala, penanda aras pula ialah satu proses yang berterusan untuk membandingkan kecekapan sesebuah organisasi dari segi produktiviti, kualiti dan amalan dengan syarikat dan kecemerlangan prestasi. Seterusnya, objektif tanda aras. Dengan tanda aras, organisasi dapat memahami, mempelajari dan membandingkan kedudukan perniagaan semasa dengan syarikat yang lain. Melalui tanda aras juga, organisasi dapat mengenal pasti dan menerima pakai amalan terbaik yang telah ditemui dalam kalangan industrinya supaya dapat membantu mencapai prestasi yang lebih baik. Tanda aras juga membolehkan perniagaan bersaing dalam satu persaingan yang kompetitif. Tanda aras juga membolehkan organisasi mengenal pasti kawasan di mana keperluan untuk melakukan penambahbaikan supaya dapat bersaing pada masa akan datang. Seterusnya ialah kepentingan tanda aras. Dengan tanda aras, organisasi dapat membangunkan rancangan untuk penambahbaikan dengan menubuhkan amalan terbaik kepada organisasi dengan memberi perhatian dalam sesetengah aspek yang penting supaya dapat meningkatkan prestasi organisasi. Dengan melaksanakan tanda aras juga, organisasi dapat menyedari jurang yang wujud dalam organisasi mereka setelah mereka membandingkan dengan organisasi yang lain. Terdapat 5 langkah-langkah penanda aras, iaitu perancangan, pengumpulan data, proses menganalisis, pelaksanaan serta pemantauan. Melalui perancangan, organisasi dapat memutuskan objektif tanda aras serta memutuskan organisasi yang hendak dibandingkan dengan menentukan kaedah-kaedah pengumpulan data. Langkah yang kedua ialah pengumpulan data dengan melaksanakan penyelidikan utama iaitu dengan mencari maklumat berkenaan dengan syarikat yang hendak dibandingkan dengan organisasi kita serta melaksanakan penyelidikan sekunda iaitu mengetahui latar belakang organisasi yang hendak dibandingkan dengan lebih awal. Seterusnya ialah proses menganalisis. Di dalam proses ini, organisasi dapat menentukan jurang yang wujud setelah organisasi mengumpul segala maklumat berkaitan dengan syarikat yang dijadikan sebagai penanda aras dengan organisasi kita. Selain itu, organisasi juga dapat menentukan faktor yang menyebabkan wujudnya jurang tersebut di dalam organisasi dan boleh melaksanakan penambahbaikan. Langkah yang keempat ialah pelaksanaan, iaitu melaksanakan perancangan yang telah dilakukan bermula daripada langkah merancang, pengumpulan data dan proses menganalisis. Dengan melaksanakan perancangan ini, organisasi juga dapat melancarkan kaedah baru yang digunakan iaitu ialah tanda aras supaya pekerja di dalam organisasi juga dapat mengetahui kaedah yang digunakan di dalam organisasi dan bersama-sama untuk membantu meningkatkan prestasi dengan menggunakan kaedah ini. Langkah yang terakhir ialah pemantauan. Setiap apa yang kita lakukan perlulah dipantau supaya dapat mencapai apa yang telah kita sasarkan. Melalui langkah ini, keputusan dalam pengumpulan data ini juga memainkan peranan dan kita dapat menilai perkembangan dari masa ke semasa mengenai prestasi semasa syarikat dan organisasi boleh membuat perubahan jika tanda aras yang kita telah laksanakan itu tidak dapat dipenuhi dengan sepenuhnya.
terdapat dua jenis tanda aras iaitu tanda aras apa dan siapa. Tanda aras apa ialah apa yang ingin dibandingkan dengan organisasi lain dan tanda aras siapa pula ialah siapa yang ingin dibandingkan dengan organisasi kita. Di dalam jenis tanda aras apa terdapat 4 lagi jenis iaitu penanda aras produk, penanda aras prestasi, penanda aras proses dan penanda aras strategi. Manakala di dalam jenis siapa terdapat 3 penanda aras iaitu penanda aras dalaman, penanda aras fungsian ataupun generik dan penanda aras terbaik dalam kelas. Saya akan membentangkan terlebih dahulu tentang jenis tanda aras apa. Yang pertama ialah penanda aras produk, iaitu produk baru atau penambahbaikan kepada produk semasa yang direka berdasarkan penyelidikan perbandingan. Organisasi juga akan menemui kekuatan dan kelemahan produk semasa jika dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua ialah penanda aras prestasi, iaitu membandingkan prestasi barisan produk, pemasaran dan penjualan untuk menentukan bagaimana untuk meningkatkan pendapatannya. Contohnya, Gloria Jeans Coffee menjadikan Starbucks sebagai penanda aras dalam membandingkan pertumbuhan pengiklanan dan produk yang telah ditawarkan. Yang ketiga ialah penanda aras proses, iaitu perbandingan proses perniagaan dengan organisasi lain yang bertujuan untuk meningkatkan proses dan operasi utama tertentu. Yang terakhir ialah penanda aras strategi, iaitu membandingkan strategi syarikat yang berbeza dan menilai kejayaan strategi tersebut di pasaran dan bertujuan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat. Seterusnya, saya akan membentangkan pula jenis tanda aras siapa. Terdapat 3 yang telah saya sebutkan iaitu iaitu dalaman, fungsian dan terbaik dalam kelas. Yang pertama ialah dalaman, iaitu membuat perbandingan prestasi beberapa kumpulan atau pasukan di dalam syarikat atau organisasi. Yang kedua ialah fungsian, iaitu amalan membandingkan hasil merentas pelbagai industri dan proses yang mempunyai keupayaan fungsi yang sama, serta sering dilakukan untuk membandingkan hasil kepada industri yang mencapai hasil yang lebih baik di kawasan tertentu. Yang terakhir ialah terbaik dalam kelas, iaitu aktiviti utama dalam industri atau organisasi dibandingkan dengan aktiviti-aktiviti dalam industri atau organisasi lain di mana aktiviti tersebut dijalankan dengan baik. Antara contoh hasil penanda aras yang telah saya dapati ialah yang pertama, Samsung menjadikan Apple sebagai tanda aras dalam membandingkan produk keluaran terbarunya iaitu iPhone 8 dengan Samsung Galaxy Note 8 dalam aspek kelajuan dan kemajuan produknya. Yang kedua ialah untuk penanda aras proses di mana syarikat dokumen iaitu Xerox menambah baik pergudangan order picking proses dengan menjadikan LLB iaitu syarikat katalog sebagai penanda aras mereka. Yang ketiga ialah penanda aras strategik di mana Starbucks menjadikan McDonald's sebagai penanda aras dalam menawarkan pelbagai produk dan mempunyai cawangan seluruh dunia. Yang terakhir ialah kelebihan dan kelemahan tanda aras. Antara kelebihan tanda aras ialah yang pertama, tanda aras boleh digunakan sebagai alat penilaian prestasi, alat penambahbaikan yang berterusan, alat mempertimbangkan prestasi dan juga alat yang strategi. Manakala kelemahan bagi tanda aras ialah tanda aras hanya menumpukan pada angka sahaja di mana mementingkan pencapaian untuk meningkatkan keuntungan serta data asal yang kurang jelas. Melalui tanda aras juga, organisasi hilang tumpuan terhadap pekerja dan pelanggan serta menahan pertukaran beberapa pekerja. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.